الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah khas online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati penaja kita, iaitu grup infak Masjid Darsa 24, dan dimudahkan mereka untuk menjadi hamba-Nya yang soleh, dimudahkan urusan mereka di dunia dan juga di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memandu mereka ke jalan yang diridainya. Amin. Tajuk pada pagi ini ialah amalan harian kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dari pagi ke malam. Amalan harian kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dari pagi ke malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memulakan harinya dengan sembahyang sunat subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk berqiyamul lail, dan selepas qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tidur sikit untuk menghilangkan kesan-kesan daripada qiyamul lail, sama ada kesan itu di muka ataupun pada diri seseorang yang bangun berjaga malam. Selepas daripada tu, saat Nabi kita tidur, maka bila hampir
nak masuk waktu subuh, maka Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu akan datang meminta izin sekaligus gerak Nabi SAW. Tu Bilal setiap hari nak azan datang dulu pada Rasulullah, minta izin dan gerak Nabi sekaligus. Selepas daripada Sayyidina Bilal azan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Nabi SAW akan mendirikan sembahyang sunat subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sunat subuh ialah merupakan sembahyang sunat yang mengandungi nilai pahala yang tersangat besar. Nabi SAW bersabda, raka'atani qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Itu kelebihan sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat yang lain, kalau kita datang lewat, bila sudah pun qamat, jadi kita ketika itu sekalipun kita sudah mengangkat takbir untuk sembahyang sunat, jadi bila Bilal dah azan, dah qamat, tinggalkan takbir kita masuk ke dalam sembahyang fardu. Berbeza dengan sembahyang sunat subuh. Sembahyang sunat subuh sekalipun kita datang lewat, tapi kita jangka, kalau kita main sunat subuh, kita masih sempat untuk mendapat jamaah dalam sembahyang subuh. Jadi kita masih dituntut untuk sembahyang sunat subuh. Berpandukan hadis tadi, Nabi sebut 2 rakaat subuh itu lebih baik, 2 rakaat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Maknanya, kalaulah ada orang yang kaya raya, dunia ni milik dia. Apa dunia? Mungkin orang yang gila kereta, dia sebut kereta yang paling canggih, yang paling hebat, Ferrari ke, apa-apa ke, Jaguar ke. Kalaulah satu dunia ni Jaguar dia punya, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada isi-isinya. Kalaulah bidang-bidang tanah dalam dunia ni dia punya pun, 2 rakaat subuh lebih baik daripada semua tu. Makna orang yang sembahyang 2 rakaat sunat subuh, dia akan memiliki segala-galanya dalam dunia ni. Maknanya itulah kelebihan orang yang sembahyang sunat subuh. Dia tak akan miskin, dia tak akan apa-apa, bahkan dia akan kaya. Jaga sembahyang sunat subuh. Lepas tu barulah Nabi kita sembahyang subuh. Sembahyang subuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak pernah Nabi meninggalkan dilakukan secara berjamaah. Sembahyang subuh berjamaah dan sembahyang isyak berjamaah adalah merupakan 2 sembahyang fardu yang susah dihadiri oleh orang-orang munafikin. Bahkan siapa-siapa yang selalu menghadirkan diri sembahyang jemaah, sembahyang subuh berjamaah dan isyak berjamaah, maka terlepaslah ia daripada sifat-sifat munafik. Jadi itu untuk kita menarik perhatian tentang sembahyang subuh. Selepas sembahyang subuh, Nabi kita SAW berada di atas tempat sembahyangnya sehinggalah terbit matahari. Sehingga terbit matahari itu berlangsung sampai
masuk waktu isyraq ataupun masuk waktu duha. Dan Nabi SAW lagi sekali tidak pernah meninggalkan melakukan amalan sedemikian sehinggalah matahari terbit, dan Nabi tunggu lagi sampai boleh sembahyang sunat isyraq ataupun sunat duha. Dan Nabi kita SAW menjanjikan siapa-siapa yang sembahyang subuh dan duduk di atas tempat sembahyangnya sampailah terbit matahari, dan sembahyang pula sunat isyraq ataupun duha, dari orang tu mendapat pahala haji dan umrah tammatan tammah. Tammatan tammah, dahlah sempurna, lagi sempurna. Jadi maknanya orang tu mendapat kelebihan menaikkan pahala haji dan umrah 2 kali. 2 kali. Itu kelebihan dia. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin orang yang masih bekerja masih belum dapat buat, tapi orang yang sudah pun tak bekerja, jadi peluang itu jangan ditinggalkan. Macam kita ni masalah Sayyidina Muhammad bayang subuh, jadi kita duduk dalam majlis ilmu sampai matahari naik, dan pastikan lepas pada tu kita sambung dengan sembahyang isyraq ataupun sembahyang duha untuk mendapat kelebihan ini. Lepas pada tu, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang para kekasih Allah buat. Jadi ketika itu apa kerja kita di dunia? Maksudnya apa saluran kita mencari rezeki? Kalau kita bertani, bertanilah. Kalau kita berniaga, berniagalah. Apa kerja kita? Kita buat. Di dalam niat kita melakukan ibadat. Maknanya kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita pergi kebun, kita niatkan yang pertama mencari rezeki yang halal untuk anak dan keluarga, untuk anak isteri dan keluarga. Kerja pilah apapun, yang pentingnya halal, maka kita dalam tempoh bekerja itu, kalau niat kita betul, maka sepanjang masa kita duduk di tempat kerja, maka dikira kita sedang beribadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah menjelang waktu zuhur, kalaulah kita ni, kita nak golongkan ataupun kita bercita untuk menjadi kekasih Tuhan, pastikan jadi orang yang sebelum masuk waktu sembahyang kita dah bersiap untuk sembahyang. Kerana orang yang ambil wuduk di rumah, kemudian dia pergi masjid ataupun surau, dan dia bersembahyang dalam masjid, dia menunggu sembahyang dalam keadaan apapun, sama ada dia i'tikaf dalam masjid ataupun dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bacaan Quran dan sebagainya, selagi mana dia tidak berhadas ataupun batal wuduk dia dikira orang yang bersembahyang. Menunggu sembahyang kelebihannya ialah seperti orang yang sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehinggalah masuk waktu zuhur, pada ketika itu orang azan dan kita sembahyang sama ada 2 rakaat sebelum zuhur ataupun 4 rakaat sebelum zuhur. Kelebihan orang-orang yang sembahyang sunat zuhur 4 rakaat sebelum dan selepas, jadi dia tidak akan disentuh oleh api neraka Allah nanti. Begitu. Sehinggalah selesai sembahyang zuhur berjamaah, yang sunat zuhur. Selepas pada tu, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara waktu zuhur dan waktu asar, jadi dahkan di antara sembahyang dan sembahyang yang berikutnya, niatkan aku nak sembahyang asar.
Lagi sembahyang asar, sehari aku nak sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib, sehari aku nak sembahyang isyak. Isyak, sehari aku nak sembahyang subuh. Kelebihannya mana-mana orang yang berniat begitu rupa, kalau dia mati di antara sembahyang yang akan datang, maka dia dikira orang yang mati syahid. Menghubungkan sembahyang dengan sembahyang. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara jarak waktu itu, kalau waktu itu waktu kita masih bekerjalah. Kalau waktu itu kita katakan kita rehat, waktu rehatlah. Kalau kita rehat, kita niat untuk kita nak buat ibadat. Kita dah kerja sepanjang hari, kita nak rehat lepas zuhur, maka rehat itu dikira ibadat. Sejam, 2 jam sebelum asar dikira ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidur tu dikira ibadat. Begitu dengan mudahnya kita mengisi kehidupan kita supaya semua nak menjadi ibadat. Bila masuk waktu asar sama juga macam tadi. Maknanya pergi masjid awal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tunggu sembahyang, ambil Quran kita baca sebelum masuk waktu asar. Jadi kita dikira orang yang sembahyang. Kalau kita tunggu sejam, jadi kita seperti sembahyang sejam. Tu hebat tu. Tak sembahyang pun dikira sembahyang. Tunggu sembahyang, pahala sembahyang. Sehinggalah masuk waktu asar, kita sembahyang berjamaah. Dan selepas pada tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi ruang yang ada diisi untuk manfaat dunia, diisi untuk manfaat akhirat. Cumanya lepas asar, buat apa pun tak apa kecuali tidur. Tak boleh. Orang yang tidur selepas asar dilarang oleh agama. Orang yang tidur selepas asar, dia mewarisi gila. Mewarisi gila maknanya dia akan gila. Mungkin gila. Tu bahaya tu. Pasal apa? Sebab waktu asar ni waktu yang memang tak boleh, tak sesuai untuk kita tidur. Betul ataupun tidak, percaya ataupun tidak, cuba tengok budak-budak, adik-adik kita tidur lepas asar. Lagi dia jaga maghrib lagi, dia pening. Waktu tu kalau pernah ada mata baju, pergi sekolah. Bangkit bersiap pun, pergi sekolah. Salah Sayyidina Mak, waktu tu jangan buat main. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Mak, kita pun pingal-pingal. Jaga waktu tu kita pun jadi tak macam bangkit waktu lain. Kita akan jadi blur. Pagi ke petang ni? Pasal tidur lepas asar. Dia otak tak center. Jangan tidur lepas asar, esok dia gila kena pergi tanya mu'tan. Jadi Allah salli ala Sayyidina Muhammad, jadi elakkan tidur lepas asar. Okey, waktu tu waktu apa? Waktu tu waktu kita kena duduk dalam rumah. Lepas asar ni waktu kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, refresh otak kita. Jadi kita mungkin kita boleh isikan dengan riyadhah, bersukan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bekerja, tak menarah rumput untuk bagi keluar peluh waktu tu. Jangan tidur aja. Dan mana-mana orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang nak isikan waktunya, isi waktu macam tu, relax ataupun bekerja-kerja seperti kita sebutkan tadi. Tujuannya sama juga, untuk kita nak merasakan musa'adah Sayyidina Muhammad, untuk mendapat kesihatan daripada apa yang kita buat lepas asar tu. Semua tu dapat dikira ibadah. Jadi kita duduk petang-petang sembang santai-santai sambil-sambil minum dengan keluarga. Kalau kita niat baik, jadi kita duduk lepas asar itu dikira ibadat tu. Apa kita buat? Cuma jangan mata ke orang. Jangan kita duduk mata ke orang, lepas tu kita ngopat, jadi tak jadilah ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi satu, lepas asar bukan waktu membaca. Tak boleh baca lepas asar.
Jadi orang yang baca selepas asar tak boleh. Pasal apa? Sebab dia akan merosakkan mata. Agama terlarang. Tak boleh baca lepas asar. Kalau nak baca juga, duduk dalam rumah bagi lampu pasang semua, bagi pencahayaan cukup. Tapi kalau baca dalam rumah, risiko. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca dalam rumah, risiko. Jadi sebab cahaya matahari ketika itu tak mengizinkan kita untuk kita membaca. Sehinggalah menjelang waktu maghrib. Jadi waktu menjelang waktu maghrib bukan waktu kita duduk di dalam rumah lah. Waktu tu waktu makhluk-makhluk Allah yang namanya iblis dan syaitan berkeliaran. Maka waktu tu eloklah kita pakai masuk dalam rumah, kita bersiap untuk kita di masjid pula. Macam tu. Jadi waktu tu waktu yang dilarang oleh agama kita berkeliaran, masih duduk di luar rumah. Allahumma salli ala sayyidina. Terlebih lagi anak-anak kecil, takut nanti diganggu oleh syaitan. Waktu yang syaitan banyak duduk ni, berkeliaran ni, ialah waktu rembang. Waktu rembang, waktu matahari tengah terik tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan waktu senja tu, waktu tu elok kita jauhkan diri daripada kita duduk di luar rumah. Maka subhanallah, sehinggalah masuk waktu maghrib, lagi sekali kita ke masjid menunggu sembahyang. Cumanya sunat maghrib ni, sunat maghrib qabliyah ni, Nabi kita tak buat, tapi Nabi tak larang para sahabat buat. Jadi para sahabat Nabi buat, tapi Nabi tak larang para sahabat buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maya maghrib, bila maya maghrib berjamaah, ruang di antara maghrib dan isyak tu, waktu tu waktu ahli dunia mengira waktu tu ialah waktu perdana. Kalau TV dia panggil berita perdana. Kalau waktu tu nak taja iklan-iklan tu, waktu tu mahal. Sebab dikatakan waktu tu semua orang tengok, orang pakai mengikuti berita yang disampaikan pada saat itu. Pada orang agama, memang waktu tu waktu bernilai. Waktu tu waktu kita belajar. Di masjid-masjid orang buat kuliah, orang mengaji. Jadi kalau kita tak hadir mengaji, tersangat rugi. Sebab waktu tu waktu orang tak mengantuk, waktu tu orang cegih mata. Tapi kita hadir ke majlis ilmu, maka kita tak menempah jalan ke syurga. Sebab Nabi kata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mana-mana orang yang menempuh mana-mana jalan, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan ke syurga. Daripada kita sehari kita bangkit tidur tadi sampai nak tidur balik, itulah waktu kita mengaji. Bagi orang awam, bagi kebanyakan orang, kecuali pelajar sepanjang masa mengaji. Orang awam waktu tu waktu belajar. Tapi kalau waktu tu dia tak belajar, dia telah buang masa dia. Dia telah mensia-siakan waktu dia untuk mudahkan dimasukkan dia ke dalam syurga. Waktu tu kalau kita tak ada menghadiri majlis ilmu, isikan dengan sembahyang dan ibadat. Kalau sembahyang, jangan tinggal sembahyang sunat awabin. Sunat awabin ialah sunat yang dikategorikan dalam sunat taubat. Makna siapa-siapa sembahyang sunat awabin, berarti dia telah sembahyang sunat taubat. Maknanya kalau dia tak sembahyang dah sunat taubat sebelum tidur tadi sehari pun tak apa, sebab dia sudah sembahyang sunat taubat. Cumanya jenis taubat ni, jenis sunat taubat ni ialah bukan level kecil-kecil, dia level awliya.
Sembahyang sunat awabin. Awab ni mana orang yang bertaubat, tapi taubat jenis awliya. Kalau jenis awliya ni mereka bukan bertaubat daripada dosa mata, telinga dan sebagainya. Ni dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau mereka kesalahan yang mereka kata mereka berdosa ialah mereka tergalik daripada Allah. Contoh bulan puasa. Puasa bagi awliya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mereka kira mengurangkan pahala puasa mereka kalau hati lupa kat Tuhan sikit. Kira dah berdosa lah. Itulah awabin. Walaupun kita tak awliya, tapi kita akan jadi awliya dengan asbab kita menjalani jalan wali-wali. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab tu saya usahakan untuk daripada umur 13 dulu sampai sekarang, usaha walaupun tak mungkin kita boleh istiqamah, tapi usaha untuk tidak meninggalkan sembahyang sunat awabin. Dan sembahyang sunat awabin ni Allahumma sayyidina Muhammad kita kembang dengan hifzil iman. Sembahyang sunat hifzil iman dan awabin. Yalah Tuhanku, kita niat ya, sahaja aku sembahyang sunat hifzil iman dan awabin kerana Allah Ta'ala. Kelebihan dia apa? Kelebihannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membina sebuah rumah kat kita dalam syurga esok. Dibayangkanlah kalau sebulan kita sembahyang awabin 30 malam, bayangkan rumah kita 30 pun. Dalam syurga ni bukan rumah mahligai. Jadi bayangkan rumah-rumah dan tanah-tanah ataupun bidang-bidang tanah yang telah kita persiapkan dalam syurga untuk kita balik tinggal di sana. Sembahyang dengan sembahyang sunat awabin. Lepas tu sembahyang isyak. Sembahyang isyak ni masalah Sayyidina Muhammad ialah sembahyang yang orang munafik susah nak pergi. Di mana-mana orang yang sembahyang sunat, orang yang sembahyang isyak, jadi dia telah melepaskan dirinya daripada sifat-sifat munafik. Bermakna dia telah menjadikan dirinya sebagai seorang mukmin yang sebenar-benar mukmin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi cuma banyak orang yang sembahyang sunat isyak qabliyah tapi dia tak sembahyang sunat isyak ba'diyah. Ini lagi satu contoh orang yang beramal tanpa ilmu. Sembahyang sunat isyak qabliyah dan sembahyang sunat isyak ba'diyah tak sama. Sembahyang sunat isyak ba'diyah yang selepas itu dia panggil sunat muakkad. Maksudnya sunat yang sangat-sangat dituntut oleh agama. Sangat-sangat dituntut, muakkad. Tak boleh diri buat duduk, tak boleh duduk buat mengiri, tak boleh mengiri buat tidur. Sampai tu dia suruh kita buat. Tapi banyak orang tak buat dah. Dia start motor balik sebab dia tapak nasi. Sampai di rumah, soalan Sayyidina Muhammad, tak ada apa. Tinggal yang afdal, meninggalkan yang afdal, buat yang tak seperti afdal. Jadi jangan tinggal sembahyang sunat selepas isyak. Sama ada kita buat 2 rakaat ataupun kita buat 4 rakaat. Lepas tu balik rumah ni, ni kita amal harian sampai ke malam, sampai ke rumah kekasih Allah. Bahkan Nabi kita SAW melarang kita bersembang hal-hal dunia selepas pada isyak. Kalau bersembang hal-hal dunia pun dilarang. Macam mana kita tengok TV, apa-apa lagi lah yang tak berfaedah. Elok balik lepas isyak tu tidur ya. Kalau kita ni berapa kan? Balik main isyak pukul 10 tu. Pukul 10 tu elok tidur. Makan waktu tu, kalau kita makan waktu tu tidak memberi manfaat yang banyak kalau kita makan berat. Lepas tu orang tua kita kata, makan pagi makan raja, makan tengah hari makan permaisuri, makan malam makan hamba. Pagi makan raja banyak sikit pasal nak kerja. Makan tengah hari tu makan jangan banyak macam pagi, makan permaisuri. Ni semua sama makan raja semua. Malam pun makan raja juga.
malam makan hamba, makan hamba, makan sikit sebab kita nak tidur dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita makan macam raja juga, nanti kita badan tak tahan. Tua tak tahan. Walaupun muda tapi tak larat dah. Orang tua-tua dulu, mari kita pergi ke Johor, ziarah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat jumpa dengan Kiai Haji Suhaili atau ulama di selatan, umur lebih daripada 70 tahun. Ni tangan ni apa panggil apa? Kental tu. Tangan tu walaupun tua, tangan kemah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi tentulah mereka ialah orang yang konsisten dengan ajaran yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga badan tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sehinggalah bila mana kita tidur, jadi tidur tu ialah untuk tujuan nak bangkit tahajud. Lagi sekali mana-mana orang yang tidur tujuan untuk qiyamul lail, tidurnya semua dia kira qiyamul lail. Bayangkan pukul 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 4, pukul 4. Pukul kalau tidur ni, tidur pukul 10, agak-agak jaga pukul berapa? 11, 12 tu 2 jaga. Tu dipanggil normal. Kalau tidur pukul 10 jaga pukul 5, tu abnormal. Tu tak betul lah orang tu. Kalau orang betul, masalah Sayyidina Muhammad, dia betul, dia 4 jam ya. 4 jam ya. Kalau dia tidur 4 jam, dia mesti jaga. Masalah Sayyidina Muhammad. Cumanya yang menyebabkan dia nak tidur juga sebab iblis kipas. Iblis kipas dia rasa sedap. Walaupun dah jaga, lentok balik. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi rumah kita tu walaupun tak ada aircon, macam-macam ada aircon sebab dia buh aircon. Sembok kawah hak tidur ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau orang waras, badan sihat, sempurna, 4 jam dah cukup tidur. Jadi biasakan ni Ramadan ni. Biasakan Ramadan, esok bila lepas Ramadan kita jaga macam ni juga. Pukul 4 jaga untuk sahur. Jadi kita jaga waktu tu untuk beribadat. Jadi itulah harian orang yang namanya kekasih Tuhan. Yang paling penting bagi para kekasih ialah bangun untuk bermunajat, iaitu bangkit sebelum subuh, namanya qiyamul lail. Bangkit untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu mesti dah kena ada. Sewaktu tu kita tak kacau dengan siapa. Waktu lain kita diganggu dengan orang lain. Lepas asar dengan orang, kita akan berdua dengan orang, tapi pukul 4 pagi tu orang tak ada lah. Ada orang main rumah, Assalamualaikum 4 pagi. Tak ada. 4 pagi tu Assalamualaikum tu dia memang mati lah. Orang mati ke orang sakit ke. Tapi kalau 4 pagi tu tak ada, 4 pagi tu kita dah boleh dengan Tuhan. Jadi kita dengan Tuhan, munajat, belajar mendekatkan diri dengan Allah, baca Quran, doa dan sebagainya. Jadi saya ingat itulah sedikit untuk kita faham perjalanan para kekasih Allah dari pagi sampailah malam. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita dapat beramal seperti mana yang dianjurkan oleh agama, insya-Allah. Allah merahmati penaja kita, Allah ampun dosa mereka, Allah mudahkan urusan dunia mereka dan akhirat mereka, insya-Allah. Allah bagi jadi keluarga mereka keluarga bahagia. Allah jadikan umur mereka umur yang diberkati. Jadikan kita semua selalu mendapat rahmat dan kasih sayang Tuhan. Amin. Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.